Saya sebut saya bekerja, insyaAllah akan bekerja dengan Nadir Al-Nuri. Tapi bila sebut Nadir Al-Nuri, diorang kenal. Tapi bila sebut Cinta Gaza Malaysia, tak kenal. Itu antara tugas berat jugalah, macam mana kita nak ketengahkan branding Cinta Gaza Malaysia ni, CGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aida Mira dalam segmen Semeja Bersama CGM. Hari ini staf jemputan kita. Okey, saya panggil Sul je, boleh? Boleh. Boleh, tak perlu encik ke nak kena encik? Okey. Tak. Alright. Sul Aidil bukan Sul, merupakan seorang videographer, video editor di CGM. Jadi, Sul, mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang diri Sul. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Saya Sul Aidil, berasal daripada Tawau Sabah, berkelana dan tinggal di KL dan kerja di Bangi. InsyaAllah. Latar belakang apa lagi? Nak pelajaran ya? Boleh juga ceritakan sedikit tentang pelajaran. Bersekolah di Tawau, sambung pengajian seterusnya selepas SPM di matrikulasi, dan sambung pula degree sama juga di Labuan. Matrikulasi matrikulasi di Labuan, degree di Labuan juga. Ambil jurusan multimedia, sains informatik. Kalau dalam degree tu dia tulis sains informatik lah. Ada buat eksperimen lepas tu kena record ke? Tak ada. Sebab sains tu kan tak ada kaitan. Dia buat sains informatik ni, dia buat kajian jugalah. Kita buat teori berkaitan dengan multimedia, video production apa semua di Universiti Malaysia Sabah, kampus antarabangsa Labuan, UMSKAL. Okay. Alright. Okay, Sul, saya nak dengar cerita daripada Sul. Macam mana boleh Sul terlibat di dalam masuk dalam CGM? Adakah sebelum ni ada kerja lain ke, ataupun terus menjadi staff CGM ke, ataupun macam mana? Okay, panjang ceritanya. Saya sudi dengar. Okay. Sebenarnya ceritanya bermula begini. Sebenarnya CGM ni boleh dikatakan kerja kedua saya dalam career, dalam kehidupan. Yang rasmi lah. Secara tak rasmi pernah kerja macam-macam lah. Okay, sebenarnya masuk CGM ni sepatutnya 2019, tetapi waktu tu dapat panggilan daripada Tuan Johan. Dia cakap, Assalamualaikum. Ingat lagi, Assalamualaikum Dek, buat apa sekarang, sihat ke? Saya cakap, Alhamdulillah sihat. Sihat bang, kenapa tu? Cakap, ni kami mau set up team media untuk NGO ni, mau join ke? Aku cakap mau join ke? Aku cakap, alamak bang, tak apalah dulu bang, sebab masih kurang pengalaman lah dalam multimedia ni sebenarnya. Yalah, waktu tu kan kerja dengan orang hebat, so macam sayang jugalah kalau kita tak tuntut ilmu dengan dia kan. Dan bagi saya sendiri, pengalaman pun masih cetek lagi, masih kurang. So belum tiba masanya untuk masuk ke CGM. Dan saya cakap, InsyaAllah bila tiba masanya, saya akan datang ke CGM. Dipendekkan cerita, pada tahun 2021 kali ketiga dipanggil. Dan kedua tu pada tahun 2020 lah. 2019 2020 dipanggil. Cakap masih belum berubah fikirannya. Dia cakap masih belum. Tapi pada awal tahun 2021 tiba-tiba terdetik, dipanggil kali ketiga lagi. Dan terdetik, bincang dengan wife apa semua, aku rasa dah tibalah masanya untuk datang ke CGM ni kan. Yalah, ni kali ketiga sudah ni dipanggil. Memang betul-betul petanda. Kalau petanda betul-betul yalah, mau lah kan. Serius jugalah diorang mau ambil ni kan. So pengalaman alhamdulillah sedikit sebanyak membantu jugalah untuk kita survive di luar kan, daripada pengalaman daripada company sebelum ni. So
saya terima dengan lapas bismillah cik. Pelancaran kan? Okay, waktu tu saya terima lah offer tu kan. Saya cakap, rasanya dah tiba lah masanya untuk aku berkhidmat kembali dalam bidang kemanusiaan macam ni kan, dari segi media tu. Gitulah sedikit sebanyak macam mana sejarah dia. Tapi sebelum masuk CGM kan mestilah ada buat research sedikit CGM ni apa ke kan, sebab macam yang saya yang macam difahamkan juga CGM ada physical office-nya pada tahun 2019. Ya, betul. Jadi macam maksudnya sedikit sebanyak Sul mesti dah buat research CGM ni macam mana, siapa pengasasnya dan sebagainya kan. Jadi bila Sul masuk ke dalam CGM, apa first impression Sul? Dan saya nak tahu juga kalau boleh, macam mana penerimaan rakan-rakan sekerja di tempat kerja lama Sul untuk Sul berpindah keluar? Dari segi penerimaan kawan-kawan masa tu, diorang agak terkejut jugalah sebenarnya. Sebab yalah 4 tahun berkhidmat dengan company sebelum ni. Yalah kita sayang, keterikatan kita di sana pun memang kuat jugalah. Tapi kita sayang nak tinggalkan kawan-kawan kita. Tapi nak buat macam mana kan, kita kena juga move on daripada masa lalu kita. Dan diorang pun terima juga agak baik. Dan diringkaskan cerita, bila saya sebut buat research apa semua kan, saya sebut saya bekerja, insyaAllah akan bekerja dengan Nadir Al-Nuri. Tapi bila sebut Nadir Al-Nuri, diorang kenal. Tapi bila sebut Cinta Gaza Malaysia, tak kenal. Itu antara tugas berat jugalah, macam mana kita nak ketengahkan branding Cinta Gaza Malaysia ni, CGM. Dan itulah penerimaan kawan-kawan. Dan sebelum masuk pun memang saya ada buat juga research berkaitan dengan CGM ni, siapa sebenarnya CGM, siapa pengasas dia. Dan kebetulan tengok nama, macam kenal Nadir Al-Nuri. Yalah sekarang kita panggil Tuan Nadir Al-Nuri kan. Sebab cakap macam familiar lah nama ni. Ingat balik. Tuan Nadir lah yang antara orang yang bertanggungjawab memperkenalkan saya dunia kemanusiaan lah. Ya, masa tu dia datang ke matrik kami 2012 lepas raya, saya ingat lagi. Lepas raya, time tu kita orang nak bawa isu Syria, Silence is Betrayal. Memang lama juga lah. Waktu tu memang Tuan Nadir round seluruh Labuan untuk bagi awareness, round ke masjid-masjid untuk bagi awareness berkaitan dengan isu Syria waktu tu lah. Dan di situlah saya start tahu perjuangan kemanusiaan dan kenal Nadir Al-Nuri. Dan selang beberapa tahun saya terkejut, dulu isu Syria, sekarang bawa isu Palestin pula. Dan saya tengok, rupanya Tuan Nadir belajar di Palestin, di Gaza. Gitulah. First impression berkaitan dengan CGM. First impression kan. Okay, first impression tu memang cakap, tugas berat jugalah nak bawa CGM ni kan. Yalah, sebut CGM Cinta Gaza Malaysia, orang tak kenal. Semua orang ingat kita daripada NGO ni kan. Tapi bila kita terangkan, sebenarnya kita ada Cinta Gaza Malaysia under kelolaan Tuan Nadir Al-Nuri. So bila sebut Nadir Al-Nuri, orang kenal pula. So maksudnya personal branding Tuan Nadir tu agak kuat berbanding Cinta Gaza Malaysia. So Cinta Gaza Malaysia ni agak ketinggalan lah. Sedangkan Cinta Gaza Malaysia di atas lagi daripada Tuan Nadir kan. So memang tugas berat jugalah kita nak perkenalkan CGM ni macam mana, dan bawa isu-isu berkaitan dengan Palestin. Bukan setakat Palestin saja, tapi berkaitan dengan kemanusiaan. Isu kemanusiaan, isu politik di Gaza, Palestin khususnya. Dan banyak lagi isu-isu sebenarnya yang ramai tak tahu. Dan kalau diikutkan, perjuangan Palestin ni bukan setakat isu akidah, bukan setakat isu kemanusiaan, tapi isu politik pun boleh jadi juga. Isu kemanusiaan memang inilah, saya rasa sepatutnya semualah, tak kira kaum, agama dan bangsa, perlu bersatu untuk membawa isu Palestin ni. Sebab dia bukan isu keagamaan sahaja, tapi isu kemanusiaan. Kan? Betul.
Setuju. Tapi dari cerita Sol tadi, kita dapat tahu yang perbezaan perubahan niche daripada yang tempat kerja lama ke tempat kerja yang baru, dia memerlukan sebuah pengorbanan. Dan yang paling bukan menyedihkan, tapi yang paling orang kata macam apa tu? Paling sakit ke macam tu, sebab dia kena meninggalkan sesuatu yang disayang. Jadi nak tinggalkan sesuatu yang sayang perlukan pengorbanan. Tanpa pengorbanan pula, kita tak akan jumpa ruang yang lebih luas. Jadi berdasarkan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Sul dengan meninggalkan apa yang disayang, dan dia dapat membuka satu pintu untuk dirinya sendiri dengan lebih luas. Apa tu? Berbelit pada juga. Ceramah. Okay, Sul. Since 2021 di dalam CGM, saya percaya ada juga pengalaman-pengalaman yang berjaya dikutip. Walaupun orang kata mungkin nampak macam baru, tapi untuk menempuhi tahun itu tidaklah sekejap. Mesti ada banyak pengalaman yang Sul pernah lalui. Mungkin boleh kongsikan pengalaman yang masih segar dalam memori, kotak memori anda. Apakah dia? Macam deja vu pula kan. Deja vu. Okay, pengalaman lah, betul lah. Ida cakap dari segi pengorbanan kan. Dan pengalaman yang paling tak dapat dilupakan bila mana tahun lepas 2020. Tahun lepas 2020. 2022. Okey betul. Alamak, dah ni kita balik ke 21 pula. Okey, tahun lepas 2022, saya dengan seorang teammate Jeep namanya, ditugaskan untuk buat misi lah berdua di Lubnan. Dan itu jugalah first time kita gerak tanpa pengiring, dan first time kita gerak waktu tu kita memang berpuasa berjauhan dengan isteri masing-masing, keluarga lah. Dan itulah pengalaman yang tak dapat dilupakan lah, bila mana kita terpaksa berkorban untuk tinggalkan wife kita, keluarga kita, untuk kita buat misi di luar negara. Yalah, kadang-kadang pun kita pun risau juga. Lubnan macam-macam kita fikir, negara perang apa semua kan. Tapi sebenarnya Lubnan bukan negara perang, tapi dia negara bergolak. Dan masa awal-awal nak pergi tu, aku cakap wife pun dah risau. Yalah, dekat dengan sempadan dengan Palestin, mana tahu ada rusuhan. Ada rusuhan ke apa, ada geng-geng Syiah apa semua kan. Yalah, kita masuk ke negara orang, so kita tak tahu apa sangat. So kita tanyalah macam mana keadaan di sana. So alhamdulillah lah, di sana aman. Tak banyak pun isu-isu, cuma dia kes jenayah tu lah tinggi sikit. Taklah tinggi mana pun. Dan Lubnan ni antara negara yang muflis lah waktu pergi tu. Dan waktu tu bulan puasa, yang ada satu kejadian tu lah waktu tu kan. Waktu tu kita di Lubnan ni puasa awal. Waktu tu sampai tak sedar kita dah puasa, termakan secara live strawberry. Lepas tu cakap, kau puasa? Terpaksa buang. Masa tu di Malaysia belum puasa. Masa tu Malaysia belum puasa lagi. Tapi nasib baiklah diorang sedar. Dan ramai jugalah yang tegur waktu tu dalam live, weh puasa. So masalahnya orang tu sendiri yang bagi kita untuk makan. Cakap ambillah, dalam bahasa Arab lah, tak tahu bahasa Arab ya. Dia cakap ambillah, makan, have. Makan lah. Nasib baik dia tak makan betul. Aksiden yang berlaku tanpa sengaja. Kisah Sul ni, saya boleh cakap, bekerja di dalam NGO kita perlu banyak pengorbanan. Kita perlu ada amanah yang tinggi, sebab kita bawa sumbangan orang ramai. Bekerja di dalam NGO tidak mudah kan, sebab kita memegang amanah, kepercayaan, tanggungjawab yang sangat tinggi, dan pengorbanan juga besar. Macam Sul yang diceritakan pergi misi
puasa pertama tanpa isteri di sisi. Itu pengorbanan untuk Sul. Yang isterinya juga berkorban juga berpuasa tanpa suami di sisi. Mungkin itu kali pertama puasa jauh. Ya, betul. Saya belum berkahwin, so saya tak tahu macam mana. Lepas ni Tan Aida pula. Saya tak tahu. Bakal suami pergi misi, mana tahu kan. Allahu Akbar. Tak tahulah macam mana. Macam tu lah pengorbanan. Banyak. Kita asyik cakap pasal pengorbanan je. Aduh. Okay, kita move to the next question. Selama bekerja di CJM ni, apa perkara yang Sul rasa menarik, yang disukai yang ada di CJM? Rasanya semua dah cakap pasal kebajikan. Ya, betul, kita tak boleh nafikan kebajikan sangat dititik beratkan di CJM. Betul. Di CJM ni sebenarnya dari segi samping kebajikan tu sebenarnya ada satu benda yang best lah, iaitu dari segi keterikatan sesama staff tu sendiri. Di CJM ni kita tak panggil, kita panggil we are CJM sebagai keluarga CJM. Dan yalah, mestilah dalam keluarga ni ada atuknya, ada bapaknya, ada mak dia, Kak Long. Dan kita lah ni anak-anak dia. Staff ni lah ada anak-anak dia. Dan atuknya adalah Tuan Nadir sendiri yang memantau dari jauh. Dan sentiasa tanya kabar kepada cucu-cucu dia. Dan kita ada mak, itu HR kita sendiri, Kak Ros. Kita orang panggil Kak Ros. Orang cakap yalah macam Kak Ros Upin Ipin, garang. Garang tapi sayang. Garang tapi sayang, tapi dia lembut. Kita ada Kak Long, Puan kita Puan kita orang ada bapaknya. Kalau orang tahu cakap bapak nah. Tuan Johan. Tuan Johan yang garang juga. Dan kalau bercakap macam telan speaker, bingit telinga kita semua. Sorry bos. Mati aku bos ni. Itulah asam garam kehidupan kita di CJM ni. Betul, yalah, sebagai hidup sebagai family, keluarga. Dan yalah, biasalah, bukan keluarga lah namanya kan. Kalau tiada bergaduh, tiada ni betul-betul tampar. Betul lah, betul-betul tampar, betul-betul kan. Itu melampau tu. Just yalah, gaduh-gaduh manja gitu. Bukanlah gaduh-gaduh manja sampai bertumbuk tak. Itu bukan manja dah. So maksudnya apa yang Sul suka dalam CJM adalah keterikatannya. Ya, betul. Dalam CJM, yang mana We Are CJM itu diwujudkan oleh Tuan Nadir sendiri. Sebab Tuan Nadir tak nak rasa ada gap di antara kami staff di CJM. Sebab tu kami jarang sekali panggil staff sebenarnya. Kami panggil kru. Tim. Maksudnya tim kan. nak wujudkan kekeluargaan itu. Ada satu lagi. Okay, silakan. Okay, setiap bulan tim CJM ni diwajibkan buat satu aktiviti bonding. Wajib. Betul. Kalau tak buat, allowance kena tarik. Betul. Itu pun antara inisiatif yang dilakukan oleh bahagian management kan. Ya, betul. Sebab ialah nak create bonding di antara, especially dalam department sendiri. Okay, ada lagi tambahan? Cukup lah. Cukup. Okay. Bagi lebih-lebih kan, jealous pula nanti orang di luar kan, semua nak masuk CJM. Nanti itulah bahaya. Okay, kita move to the next question. Next, okay, sebelum masuk CJM, Sul ada buat research berkaitan dengan CJM. Ya, betul. So, ada tak buat research berkaitan Palestin sendiri, ataupun sebenarnya sebelum masuk CJM tu sebenarnya sudah tahu dah berkaitan dengan Palestin, sejarahnya ke, ataupun adakah perbezaan tahap pengetahuan sebelum dan selepas masuk CJM? Okay, soalan ni macam berat jugalah, kita kena serius. Okay, serius. Tak, kita santai-santai. Okay, sebelum masuk CJM ni, dari segi, yalah, untuk berkaitan dengan Palestin kan, sebelum masuk CJM, pengetahuan dari segi Palestin tu memang agak cetek jugalah sebenarnya. Yalah, bila kita cakap buat research kan, kita tahu macam tu je lah, macam orang lain, macam orang yang di luar sana. Sokong Palestin ni bermusim. Kita tahu Israel bom Palestin, Gaza. Bila masuk CJM, kita dah tahu dah, okay, ini kes macam ni, kes politik macam ni, siapa orang di sebaliknya, sejarah-sejarah Palestin. Sebenarnya banyak gila yang kita nak bagi tahu ke public berkaitan dengan Palestin ni sebenarnya. Salah satunya adalah sejarah dia, macam mana sebelum 100 tahun penjajahan
Palestin itu sendiri, diorang dah rancang. Dan agak sedih jugalah bila mana masih ramai orang-orang kita di luar sana yang tak tahu Gaza dengan West Bank, tebing barat, beza. Dia sebenarnya ada satu tempat yang berbeza. Bukan, walaupun dalam satu negara Palestin, tetapi tak ramai yang tahu Gaza dengan Tebing barat ni, kalau dikatakan Baitul Maqdis tu sendiri, jarak dia jauh. Nak pergi ke sana tu, orang Gaza sendiri nak pergi ke sana pun tak boleh. Dia kena pusing, lalu keluar Mesir, masuk lagi ke Jordan, lepas tu baru boleh masuk ke ni. Jauh jugalah, pusing. Tapi sedih juga bila ramai yang masih tak tahu. Masuk je lah ke tebing barat, senang je kan, ada pasport kan. Bukan macam tu. Bukan macam tu Gaza. Maksud saya masuk je lah ke Gaza tu, ada pasport kan. Bukan senang-senang macam tu. Tapi Gaza ni dalam kepungan. So itulah sedikit sebanyak pengetahuan daripada ni, impression bila dah tahu pasal Palestin ni sebenarnya. Betul. Sebenarnya panjang sejarah Palestin yang kita kena ambil tahu. Sebab macam Sul pernah cakap tadi, dia berkaitan dengan akidah juga. So sedikit sebanyak kita kena tahu perkara-perkara yang basic. Okay, Sul, kita akan next ke soalan yang ketiga terakhir. Banyak lagi soalan ni. Apakah impian ataupun harapan untuk CGM? Impian dan harapan untuk CGM ni adalah saya nak melihat CGM ni, walaupun semoga dipanjangkan jodoh lah dengan CGM, umur dan jodoh di CGM ni. Saya nak melihat CGM ni menjadi satu NGO yang disegani dan tercapai visi misi. Dan saya tertarik, salah satu visi misi CGM ni adalah untuk leading Southeast Asia dari segi sosioekonomi untuk Palestinian diaspora. Dan saya nak juga lihat macam mana CGM ni mampu memberi tekanan kepada kuasa-kuasa besar. Besarnya. Besar sangat impian tu. Tapi tak mustahil, amin. Kita raikan tak mustahil. Bukan dari segi tekanan macam tu, tapi maksudnya CGM ni orang tahu, merasai kehadiran CGM ni. Yang cakap, tim CGM tahu spesialis dalam Baitul Maqdis berkaitan dengan Palestin. Dan mana tahu satu hari nanti kerajaan akan terima nasihat daripada CGM sendiri untuk berkaitan dengan isu-isu Baitul Maqdis. Betul. Mana tahu kan, insya-Allah. Amin. Insya-Allah, amin. Itu impian saya lah untuk CGM ni. Bunyi macam besar, tapi saya percaya benda tu boleh dicapai. Yang penting adalah usaha di antara kita semua. Tak mudah putus asa, sebab ini adalah perjuangan kita. Bukan dalam CGM je, tapi untuk semua orang. Betul. Okay, mungkin Sol boleh berikan sedikit pesanan atau nasihat buat pendengar-pendengar podcast dan juga yang menonton YouTube CGM ini berkaitan dengan bidang sukarelawan. Sebab Sol sendiri kan pernah pergi ke beberapa misi. Mungkin serba sedikit pesanan ke. Yalah, ramai orang cakap best lah pergi luar negara, pergi Turki, pergi Lubnan, jalan-jalan. Tapi sebenarnya kami di sana bukan untuk jalan-jalan tau, tapi untuk buat misi, angkat barang apa semua. Kita angkat barang, berat barang tu. Sampai ada satu orang tim kami yang sakit belakang angkat. Dan diuji lagi dengan keadaan cuaca yang berbeza dengan Malaysia. Yalah, Malaysia panas dan sejuk. Jangan ingat sejuk tu best. Sebenarnya sejuk ni adalah musim neraka bagi saudara-saudara kita yang berada di luar negara. Sebab yalah, kalau sejuk ni, di mana kita nak cari perlindungan? Kita perlukan haba untuk terus hidup. Dan tapi kalau panas, kita still lagi boleh survive tau. Kita boleh kipas sendiri. Tapi macam mana kalau sejuk ni? Kita kena cari api apa semua untuk memanaskan badan kita. Bukan senang juga sebenarnya dalam misi kesukarelawan ni. Kita bukan jalan-jalan dan agak pengorbanan dari segi masa dan meninggalkan keluarga. Tidaklah mudah, tapi macam saya pernah cakap tadi, tak mustahil juga. Tapi andai kata ada rezekinya untuk menjadi sukarelawan, saya percaya semua orang mampu untuk jadi sukarelawan. Alright, so yang task terakhir, Sol,
depan Sol ada satu mangkuk kecil. Di dalamnya ada beberapa kertas lah. So boleh godak-godak korang ni, pilih satu kertas dan sebutkan namanya. Kemudian berikan satu perkara yang positif berkaitan dengan nama yang ada pada kertas tu. Okay, bismillah. Aduh, macam mana nak describe ni? Siapa? Mariam. Masya Allah. Apa aku nak describe ni? Oh, satu cabaran. Mariam ni, alamak, nak describe macam mana Mariam? Mariam ni boleh dikatakan diam-diam ubi berisi lah. Kita nampak dia juga dia senyap, jenis memerhati. Tapi sebenarnya dia banyak tahu idea-idea yang bombastik lah, bombastik. Betul. Yang menarik lah bila dia utarakan. Sekali dia bercakap ni, uish, Mariam, orang yang selama ni diam. Tapi dia Mariam yang bukan macam nak cakap macam mana? Tak Mariam, sangka. Tak sangka pula dia ni hebat lah juga. Sebab yalah, kita kenal walaupun dia ni pendiam. Okay, baik. Terima kasih. Okay, saya rasa itu saja untuk episod kali ini. Semeja bersama CGM, iaitu bersama videographer dan video editor CGM sendiri, Sul Aidil. Sebelum kita menamatkan episod kali ini, saya nak pesan, jangan lupa untuk belikan buku kedua Tuan Nadir Al-Nuri, Seinci dari Kematian, yang mana buku ini mengisahkan tentang pengalaman Tuan Nadir sendiri secara peribadi di Gaza. Sangat menarik. Ini buku kedua, so kena dapatkan untuk tahu keadaan sebenar di Gaza dari kacing mata Tuan Nadir. Okey, baiklah, terima kasih buat para pendengar podcast CGM dan juga yang sedang menonton di YouTube Cinta Gaza Malaysia. Jangan lupa untuk follow kami di semua platform social media, bagi like, share, subscribe dan sebagainya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari yang lain. Assalamualaikum.